game pasukan Todak menentang pasukan Na'Vi. Ayolah Todak, langgarlah kamu. Dan terus sahaja ketika ini di bahagian tengah akan memberikan sedikit damage terlebih dahulu kepada pasukan Na'Vi. Moon perlukan masa terlebih dahulu. Kalau digunakan Kagura, perlu ingat Kagura memerlukan beberapa item untuk keluarkan burst damage yang tinggi. Jadi dia perlu bertenang terlebih dahulu. Jangan biarkan pasukan Na'Vi mendapatkan kill pada awal minit permainan. Okey, untuk kali ini kita boleh lihat Ciku akan bermain selaku jungler untuk pasukan Todak. Namun begitu, adakah berjaya? Oh, tidak berjaya diambil oleh Ciku dan Retribution. Kalau tak silap saya, tidak kena kepada Little Wanderer tersebut dan membenarkan untuk Sunset Lover yang securekan Little Wanderer tersebut. Di bahagian atas sekarang ini adanya bantuan daripada Nagib telah tiba, tetapi Yums juga turut serta di dalam pertarungan kecil memberikan sedikit ansuran keselamatan kepada Fomis sebentar tadi. Kekalahan yang kecil telah dimiliki oleh pasukan Todak di mana Little Wanderer tak berjaya dikunci oleh Ciku sebentar tadi. Tetapi ini semua bukanlah pengakhiran cerita kita untuk game yang ketiga ini. Lihatlah bagaimana kedudukan pasukan Na'Vi. Berikan fokus untuk dapatkan item terlebih dahulu. Ya, memberikan fokus kepada itemization terlebih dahulu. Once bila dah Granger mencecah level 4, mereka akan bermain dengan agresif kerana itu adalah kekuatan yang ada kepada Granger. Dengan adanya Death Sonata boleh dikeluarkan dengan sangat-sangat baik. Ciku guys, begitu juga dengan Momo. Tapi Yus sepertinya memilih jalan yang salah sebenarnya tadi. Flicker digunakan untuk melarikan diri. Tapi nasib baik pergerakan dia untuk mengelak peluru-peluru tersebut berjaya. Ciku guys untuk masuk. First blood diberikan kepada Ciku guys ketika ini. Mencari yang kedua. Dia terlalu dalam. Mendapatkan terusnya kill ketika ini. Dan cuba untuk mendapatkan Lil. Perlu berundur terlebih dahulu. Tidak boleh terlalu memaksa ketika ini. Satu lemparan bom telah dikeluarkan. Lil akan dikorbankan. Killing spree untuk Ciku. Dan game kali ini kita nampak retak permainan dan turret berjaya dijatuhkan oleh pasukan Todak. Dan ini adalah snowball impact yang harus dilakukan oleh pasukan Todak. Lihatlah di situ Moon dalam keadaan bahaya. Tetapi Ciku datang untuk membantu. Namun begitu, tiada kematian di bahagian tengah ini berlaku. Pasukan Na'Vi di game yang kedua di mana Sunset Lover dapatkan 1 kill kan dekat awal game. Kita dapatkan 3 kill di awal perlawanan ini. Bukan itu saja, berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian bawah untuk mendapatkan penguasaan map yang lebih mantap. Sunset Lover sebentar tadi Death Sonata telah dilepaskan tetapi tidak terkena kepada sasaran. Little Wanderer yang kedua berjaya didapatkan oleh Ciku. Datangnya defender memberikan sedikit banyak bantuan. Falling Star Moon di arah belakang bersama dengan Moon sekarang ni. Cuba untuk menangkap defender tetapi again ini adalah Uranus. Bukan mudah untuk menjatuhkan beliau. Formate satu gerakan yang baik, zoning kawasan belakang, tidak membenarkan Sawo masuk ke dalam medan pertempuran dan turtle yang pertama akan dimiliki buat pasukan Todak. Turtle dapatkan tapi lihatlah Kagura satu unit overturn yang sangat besar damage-nya. Adanya Sawo tapi flame shot menafikan Sawo sebentar tadi tapi adanya Feather Strike cuba untuk dilepaskan terlebih dahulu. Lil datang daripada arah tepi cuba untuk memberikan damage kepada Momo. Momo masih lagi terselamat. Lihatlah betapa ramainya orang, ramainya pasukan Todak di bahagian tengah. Fomis untuk mendapatkan Lil Ciku guys. Menghalau dua pemain pasukan Na'Vi untuk berundur. Turret di bahagian tengah akan ditumbangkan. Inilah Todak yang kita kenal. Ya, kita nampak permainan pasukan Todak telah leading 3,000 ekonomi mereka. Mereka mengambil turret, mereka mengambil resources yang ada untuk pasukan Na'Vi dan ini antara salah satu pemilihan yang sangat tepat kepada pasukan Todak. Yang saya yakin pada game kali ini saya dapat merasakannya pasukan Todak ada momentum untuk memenangi perlawanan ini. Ya, momentum yang begitu besar sebenarnya sampai tersasul saya nak sebut kerana momentum yang telah diguna pakai oleh pasukan Todak yang didapatkan oleh mereka sekarang ini begitu besar sekali, begitu menakjubkan. Serangan balas akan dikemukakan oleh pasukan Na'Vi yang telah dimulakan dengan Nakib menggunakan Feather Strike. Tapi lihatlah Bennett flame shot hampir terkena kepada sasaran tetapi Nakib sangat pintar untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Momo dengan penggunaan Nibiru Special, lihatlah satu lagi turret akan didapatkan. Inilah jemaah pasukan Todak sekarang ni. Di bahagian belakang ada Fomis tapi lihatlah di bahagian hadapan sekali defender bukan ikut namanya kerana dia tak boleh mempertahankan turret di bahagian atas. Satu demi satu pasukan Todak melanggar rumah pasukan Na'Vi. Perlu diingatkan, pasukan Todak perlu bermain dengan berhati-hati, tidak
boleh apa yang mereka lakukan di game yang pertama. Kesilapan demi kesilapan perlu dielakkan oleh pasukan daripada Malaysia ini, menafikan kebangkitan pasukan Na'Vi di fasa late game. Walau bagaimanapun di bahagian bawah, Lil hampir saja untuk dijatuhkan oleh Fomes. Cuba untuk mengejar, ingin balas dendam tapi datangnya bantuan. 3 orang pemain pasukan Na'Vi datang memberikan damage. Dia akan terkobat tapi lihatlah betapa ramainya pasukan Todak cakap. Dia akan membalas dendam. Double kill diberikan kepada Momo sebentar tadi. Di mana kita boleh lihat bagaimana turtle yang kedua ini bakal diambil oleh pasukan Todak, dan ini adalah ekonomi yang sangat-sangat kukuh di fasa awal perlawanan yang menjarakkan mereka sebanyak 4,000. Di mana kita boleh lihat bagaimana corak permainan Todak. Mereka mendapat momentum snowball, mereka mendapatkan resources untuk menjayakan kejayaan di dalam game yang ketiga ini, di mana pasukan Na'Vi mereka hampir-hampir saja disekat dari segi farming, dari segi pengambilan turret yang ada untuk pasukan Todak ini. Ya, turret di bahagian bawah hampir saja didapatkan oleh Momo sebentar tadi. Kalau mendapatkan sedikit lagi ruang, kemungkinan beliau boleh menjatuhkan turret yang keempat milik pasukan Na'Vi. Daripada sudut itemization, lihatlah Chico, Wind Talker telah dilekapkan. War-X akan menjadi pilihan yang seterusnya. Medal red daripada Momo. Selamat malam kami ucapkan kepada wakil CIS ini. Lil akan dihantar pulang ke arah base dan ini akan membuka ruang kepada Momo mendapatkan turret di bahagian bawah sebentar tadi. Momo dengan adanya Blade of Despair mampu mengeluarkan damage yang lebih besar. Perlu berhati-hati pasukan Todak di bahagian atas ini kerana bantuan belum tiba lagi. Chico guys, sabar sebentar. Tunggu rakan-rakan memberikan sedikit sebanyak bantuan kerana fokus mereka ingin mendapatkan satu lagi turret di bahagian tengah sekarang ini. PDS telah digunakan Falling Summon yang digunakan oleh Fomes akan membenarkan Chico lesen yang begitu besar pergi ke depan mendapatkan mega kill untuk Chico sekarang ini, dan terus saja ingin membenamkan satu lagi turret milik pasukan Na'Vi. Wow, ini permainan yang lebih baik ditunjukkan oleh pasukan Todak. Agresif pada awal game yang menyebabkan pasukan Na'Vi langsung seolah tidak mempunyai jawapan yang tepat terlebih dahulu. Inhibitor turret diberikan fokus. Chico guys cuba untuk dapatkan Sunset Lover dan terlihatnya Sunset Lover akan menangis untuk pulang terlebih dahulu. Memberikan heal terlebih dahulu supaya masuk balik di dalam team fight. Moon terkena sedikit stun tapi dia berjaya untuk mengelakkan diri terlebih dahulu. Pasukan Todak perlu berundur buat seketika. Adanya turtle yang boleh diambil dan memberikan lagi banyak tekanan kepada pasukan Na'Vi. Ya, kita boleh lihat bagaimana 7 minit perlawanan yang sedang berlangsung ini. Pasukan Na'Vi sedang ketinggalan gol dengan perbezaan 7,300 berpihak kepada pasukan Todak. Todak boleh lagi melakukan aggressive movement kerana ini adalah percaturan yang begitu bagus dengan drafting yang mereka ada, dengan drafting yang mereka lakukan di sini, dan turtle berkemungkinan besar akan jatuh di tangan pasukan Todak dan Chico akan berjaya mengambil turtle. Dan pasukan Todak perlu melakukan satu lagi pengambilan resources untuk tidak membenarkan pasukan Na'Vi mendapatkan mereka punya momentum dari segi ekonomi dan juga EXP. Ya, benar sekali. Pasukan Todak harus mengekalkan tempo perlawanan mereka. Jangan overcommit ke arah pasukan pihak lawan. Defender terpaksa menggunakan consecration demi melarikan diri. Fomes cuba berdansa mengelakkan diri daripada segala serangan yang dikemukakan. Fomes, siapa sangka dia penari yang begitu baik sebentar tadi, mengelak segala tembakan, segala serangan Feather Airstrike yang dikemukakan. Dan sekarang ini pasukan Todak telah tiba di bahagian tengah, akan melanggar terus. Inhibitor turret pertama telah dimusnahkan oleh pasukan Todak seawal-awal minit yang ke-8. Awal minit yang ke-8, inhibitor turret akan ditumbangkan, tetapi saya lebih memfokuskan kepada KDA Yums di mana 0-0-10. Hampir ke semua kill yang didapatkan oleh pasukan Todak, Yums berada pada tepat waktunya memberikan pertolongan. Tapi ayo kita akan lihat apa yang berlaku ketika ini. Sepertinya pasukan Na'Vi ingin melakukan pertempuran tapi Moon dengan Yin Yang Overturn telah pun digunakan memaksa pasukan Na'Vi berundur buat seketika. Adanya Feather Airstrike daripada pasukan Na'Vi memberikan sedikit pertolongan terlebih dahulu. Blessing of the Moon Goddess telah pun digunakan memberikan regen terlebih dahulu. Chico guys cuba untuk masuk, cuba untuk melakukan cakaran demi cakaran kepada pasukan Na'Vi ketika ini. Fokus utama iaitu mendapatkan inhibitor turret yang kedua. Mereka akan berundur buat seketika waktu ini, cuba untuk menunggu kedatangan Lord yang akan tiba dalam masa 20 saat saja lagi.
Ya, berbaki 20 saat lagi, Lord akan muncul dan ini adalah peluang yang sangat besar untuk pasukan Todak mendapatkan Lord ini. Dengan perbezaan gol yang begitu banyak, saya yakin untuk game kali ini kita nampak rentak permainan pasukan Todak berbeza di antara game yang pertama dengan game yang kedua. Dengan cara mereka drafting, dengan cara pembuangan hero yang pasukan Na'Vi ini selesa, kita dapat lihat bagaimana Na'Vi seakan-akan tidak selesa penggunaan hero bagi pasukan mereka. Kita lihat 10 minit sekarang ni, kita lihat bagaimana Ciku sudah mulakan Lord ni. Lord ini perlu jatuh ke tangan pasukan Todak untuk mendominasikan lagi perlawanan ini kerana satu saja lagi inhibitor turret yang ada untuk pasukan Na'Vi ini perlu ditumbangkan oleh pasukan Todak. Apa yang Awana Arta telah dilakukan oleh pasukan Todak di mana Lord telah dimiliki oleh mereka dengan tiada sebarang masalah langsung dan Lord ini akan muncul sebentar sahaja lagi. Lil perlu berhati-hati, Falling Star Moon telah digunakan oleh Formis tapi sekarang ini Formis pula yang perlu berhati-hati. Serangan balas yang dikemukakan Sniper Rene Apathy daripada Momo sebentar tadi menyebabkan Nakib Lintang Pukang melarikan diri sekarang ini. Di manakah Chico? Kita kena tengok dekat minimap. Dia cuba nak berani ke belakang. Chico telah tiba sekarang ini. Like a boss telah digunakan pakai. Berjaya untuk mendapatkan 2 kill sebentar tadi. Dialah kill yang seterusnya akan dimiliki. Sunset Lover akan dimusnahkan. Tinggal Sawo seorang diri saja sekarang ini. Baliklah Sawo pergi jual sawi saja sekarang ini kerana Lord telah muncul. Balik Stamon tadi guna pakai. Goal line akan diberikan kepada Chico, memberikan nafas baru, memberikan harapan baru buat pasukan tanah air kita. 1 berbalas 2. Todak langgar. Tanpa kita melengahkan masa lagi, ayo kita terus masuk ke dalam game yang keempat. Game yang wajib dimenang buat pasukan Todak untuk menghantar kita ke game yang kelima nanti. Jika kita lihat permainan, okey, kita nampak Sawo cuba mendapatkan sasaran tetapi flicker telah diguna pakai oleh Yum tersebut mampu untuk melarikan diri. Jika kita lihat di bahagian bawah dan juga atas, goal lane yang berada di bawah bahagian bawah, Momo akan bertemu dengan rakannya, kalau tak salah saya adalah Lil. Yap, kalau terlihatkan juga di bahagian purple buff terlebih dahulu, Chiku guys akan diganggu. Retribution terpaksa digunakan terlebih dahulu ketika ini. Moon cuba untuk memberikan damage tapi kena ingat damage yang lebih besar boleh dikeluarkan oleh Nakib di bahagian tengah kerana dia menggunakan Beatrix kali ini. Mampu untuk mengeluarkan damage yang besar. Little Wanderer akan dibiarkan terlebih dahulu kerana Chiku guys dipaksa menggunakan Retribution. Defender cuba untuk menangkan lane terlebih dahulu di bahagian atas ketika ini tapi berhadapan dengan Formis menerima damage yang agak besar terlebih dahulu, melambatkan Formis ketika ini. Di bahagian bawah perlu diberikan fokus. Yums dan juga Momo telah pun bersedia. Ya, kita lihat dengan adanya Yums memberikan sedikit sebanyak holy healing kepada Momo akan membenarkan beliau mendapatkan keselesaan di bahagian bawah ini. Dapatkan farm, dapatkan level dan juga mendapatkan item-item yang diperlukan seperti Demon Hunter Sword dan juga Blade of Despair memberikan kesakitan ke arah pasukan pihak lawan. Lil sekarang ini diberikan asakan yang begitu banyak daripada Momo tapi pada masa yang sama Sunset Lover telah menggunakan entropi mendapatkan kedudukan yang lebih dekat demi menjatuhkan pasukan pihak lawan. Tetapi tidak hanya Turtle Crab saja yang akan didapatkan oleh Sunset Lover terlebih dahulu. Di bahagian tengah Formis telah tiba. Ada I'm on Faded. Tarikan yang begitu cantik. Nakib akan dijatuhkan. First Blood dimiliki oleh pasukan Todak sebentar tadi. Lihat bagaimana Sawo telah tiba di dalam medan pertarungan. Memberikan kesenangan mengantifan tapi holy healing daripada Yums menyelamatkan keadaan Chiku guys. Masih lagi ada dia punya Ogi Shadow Kill. Tidak ingin digunakan pakai. Lihat bagaimana Moon perlu berhati-hati tapi adanya Wings by Wing tapi bukan Moon yang dijatuhkan. Malah Formis sebenarnya yang menjadi mangsa keadaan Arta. Dan kali ini Turtle akan berjaya diambil oleh Na'Vi kerana pasukan Todak melakukan ada beberapa kesilapan di mana Moon membuka Feather Strike yang cuba untuk membunuh pasukan lawannya tetapi counter attack datangnya daripada Sao cuba untuk mendapatkan ahli pasukan Todak iaitu Formis yang cuba mendapatkan satu crowd control yang berada di bahagian tengah ini. Jika kita lihat bagaimana pencaturan yang dilakukan Na'Vi, kelebihan mereka 500 terawal. Gol yang mereka ada ini dengan perbezaan yang tidak terlalu ketara, saya yakin yang masih ada lagi sinar harapan kerana masih lagi 1 berbalas 1 dari 10 kill yang ada. Yap, betul tu. Di bahagian atas ketika ini Formis agak sedikit menghadapi kesulitan untuk berhadapan dengan defender dengan adanya kekebalan yang
tinggi daripada Esmeralda itu sendiri terlebih dahulu di bahagian tengah. Sepertinya Moon cuba untuk mengeluarkan damage kepada Nagib tapi akan berundur buat seketika waktu. Dan pasukan Na'Vi beserta pasukan Todak ketika ini nampaknya di game yang keempat ni mereka bermain dengan berhati-hati sedikit. Mereka tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang terlalu agresif sehingga menyebabkan mereka sendiri yang akan terkorban. Fatal Strike akan digunakan terlebih dahulu, memberikan zoning dan juga mengambil masa untuk membersihkan minion di bahagian tengah. Ya, benar sekali. Moon menjaga kedudukannya dengan baik sekali, tidak menonjolkan dirinya. Sangat Fomis dan juga Chico berada di dalam sama-sama ini, tapi Saul telah diketahui dan telah menjumpai Fomis. Nyawa yang sangat rendah akan dijatuhkan terlebih dahulu. Ogi Shadow Kill telah digunakan pakai oleh Chico untuk mendapatkan kill pembalasan bersama dengan Nagib. Ada di minus passion di bahagian belakang. Chico beserta dengan Fomis yang melakukan serangan hendap, akan tetapi mereka yang telah dijatuhkan. Ya, kita boleh lihat bagaimana pasukan Todak cuba melakukan serangan hendap tetapi dapat dibaca oleh Saul. Saul tahu kedudukan pasukan Todak. Namun begitu, ini perkara yang tidak dimahukan oleh pasukan Todak. Adakah mereka ingin drag game ni ke arah late game lagi? Kerana kita tahu komposisi drafting yang dilakukan oleh pasukan Na'Vi ini sendiri agak menyeramkan apabila masuk cecah lebih daripada 10 minit. Dan ini membuatkan yang pasukan Todak harus melakukan sesuatu. Harus mendapatkan rentak permainan di fasa awal dan juga mid game ini. Tetapi Fomis cuba mendapatkan defender. Tidak berjaya. Dia tidak berjaya ketika ini, tapi bagaimanapun adanya Fatal Strike telah dilepaskan. Sawo masih lagi terselamat. Sawo berjaya untuk mendumbangkan Moon. Dalam masa yang sama, mereka berjaya untuk menumbangkan Yoms ketika ini. Pasukan Todak melakukan kesilapan terlebih dahulu. Ciku guys agak tertekan untuk melakukan farming kerana pasukan Na'Vi mengawal ke semua map pasukan Todak ketika ini dengan pengambilan turtle. Sebanyak 2 turtle berjaya didapatkan oleh pasukan mereka. Bukan berita yang baik untuk pasukan Todak. Kalau kita lihat instant replay yang dipersembahkan oleh Rexona, inilah kelebihan Sawo. Dan bila adanya beliau menggunakan Lolita, berjaya untuk lakukan setup yang begitu sempurna, mudah kerja Sunset Lover. Lihat damage daripada beliau, mudah saja mendapatkan tarik di bahagian bawah, tetapi pasukan Todak cuba untuk mendapatkan kill pembalasan di bahagian atas. Ogi Shadow Kill. Banyak sebenarnya skill yang harus digunakan untuk mendapatkan kill tersebut. Di minus pressure, Moon perlu larikan diri di manakah Wings by Wing tak sempat langsung nak menggunakan Wings by Wing. Kita lihat Chico akan masuk ke dalam team fight dengan ketiadaan Ogi Shadow Kill. Harus melarikan diri terlebih dahulu. Lihat bagaimana entropi telah dibuka oleh Sunset Lover. Di bahagian belakang saja menggunakan skill set beliau mendapatkan turret tersebut tanpa sebarang masalah. Sawo mungkin akan dijatuhkan, tetapi dengan adanya skill pertama, mudah saja untuk beliau dash keluar daripada kawasan tersebut. 2,000 yang membezakan di antara pasukan Na'Vi dan juga Todak. Jika kita lihat bagaimana pasukan Na'Vi berjaya mendapatkan 2 turret, 2 turtle untuk pasukan mereka, dan ini antara ekonomi yang bagus diperlakukan oleh pasukan Na'Vi. Jika kita lihat game yang sedang berlangsung ini, pasukan Todak tidak boleh membawa game ini ke arah late game sangat kerana ini adalah satu Sawo dikejar. Inilah perkara yang diperlukan oleh pasukan Todak. Sawo dijatuhkan, lalu begitu Moon hampir-hampir saja dijatuhkan. Double kill dan terus sahaja Ciku guys berjaya untuk menumbangkan seorang pemain pasukan Na'Vi sebentar tadi. Ini membuka ruang kepada pasukan Todak untuk kembali semula mendapatkan momentum, kembali semula untuk mendapatkan objektif-objektif yang mereka hilang ketika ini. Defender di bahagian bawah cuba untuk melakukan pertahanan kepada turret mereka. Datangnya Yoms, datangnya Moon cuba untuk memberikan damage terlebih dahulu tapi tidak berjaya. Mereka tak dapatkan turret, tetapi mereka akan cuba untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu. Lil bermain dengan lebih licik untuk mendapatkan turret di bahagian atas. Sebenarnya tadi pertempuran telah pun berlaku sekali lagi. Lihat sekarang ini defender perlu melarikan diri, tetapi Ogi Shadow Kill bersama dengan Fatal Strike telah dibuka. Sunset Lover dengan entropi beliau tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang kill pembalasan. Defender telah dikorbankan di bahagian bawah, tetapi lihatlah di bahagian atas 2 turret akan didapatkan, ataupun 1 turret telah didapatkan sebentar sahaja tadi, memberikan sedikit sebanyak vision ataupun penguasaan map kepada pasukan Na'Vi daripada sudut itemization. Lihatlah Sunset Lover, Hunter Strike telah dilengkapkan. Next item akan memberikan fokus kepada Alice Battle, memberikan sedikit sebanyak true damage dan juga survivability ke arah diri beliau. Perlawanan sebentar tadi harus dilaksanakan oleh pasukan Todak berkali-kali lagi. Cari Sawo terlebih dahulu, jatuhkan dia, dan lagi mudahlah untuk anda pergi ke bahagian belakang cuba untuk mendapatkan Sunset Lover. Persoalan dia, adakah pasukan Na'Vi akan membenarkan perkara tersebut berlaku lagi untuk kali yang kedua? Ya, kita boleh lihat bagaimana permainan Todak ini seharusnya berlaku satu aggressive mode di fasa yang
tengah ini di mana 8 minit game sedang berlangsung. Namun begitu, Sao cuba mencari pasukan ahli pasukan Todak, tetapi masih lagi Lil cuba mencari Ciku, tetapi Ciku bukanlah sasaran yang dia boleh jatuhkan dengan mudah. Ciku boleh saja ke belakang dan cuba mendapatkan rentak mereka. Dekat sini kita boleh lihat bagaimana Na'Vi berjaya menjatuhkan 3 turret yang ada. Defender cuba membuka ruang, cuba mendapatkan turret di bawah. Dengan ruang yang diberikan oleh pasukan Todak ini, mampukah pasukan Na'Vi untuk menjatuhkan turret di sini? Kita nampak mungkin akan berlaku pertempuran di sini. Temporan telah pun berlaku. Ogi Shadow Kill telah pun diaktifkan hanya untuk membersihkan minion. Dan walaupun Sawo dalam bahaya ketika ini, perlu melarikan diri terlebih dahulu. Satu gigitan dan sedikit saja lagi untuk mendapatkan Sawo tu tadi. Walau bagaimanapun, Momo akan ditumbangkan. Sawo juga menerima nasib yang sama. Nagib mendapatkan Yuh terlebih dahulu. Nagib bersorangan di bahagian hadapan dan terus saja akan dihukum ketika ini. Peluang untuk pasukan Todak. Mereka perlu berunding terlebih dahulu kerana adanya Lil yang damage dia ada cukupi untuk menjatuhkan pasukan Todak. 2 berbalas 2 di pertarungan kawasan purple buff tersebut. Lihat bagaimana pasukan Todak yang sebenarnya dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Sawo sempat lagi tahu gunakan Numen 16 walaupun dia hampir dijatuhkan dan menyebabkan Momo yang akan dikorbankan terlebih dahulu. Tetapi lihat bagaimana Formis memberikan bantuan satu Aim Offender yang baik menjatuhkan Nakib sebentar tadi. Nasib baik Sunset Level tak ada entropi, tapi pertarungan akan diteruskan sekarang ini. Lloyd milik siapakah ini? Numen 16 yang terjatuh dan kita Ciku guys akan dijatuhkan terlebih dahulu. Lloyd sekarang ini belum lagi dimiliki oleh sesiapa. Sunset Level telah dijatuhkan oleh Momo dengan begitu baik sekali. Knockup yang baik sebenarnya. Moon akan menggunakan Feather Asal. Lloyd akan didapatkan oleh Momo sebentar tadi. Double kill yang telah dimiliki oleh Belanda sekarang ini. Defender akan dijatuhkan terlebih dahulu. 3 telah terkorban daripada pasukan Na'Vi. Pasukan Todak menang sebesar-besarnya. 3 kill berjaya didapatkan dan lot yang pertama berjaya dikunci oleh mereka. Ini peluang yang terbaik untuk pasukan Todak memulakan team fight kembali. Mendapatkan sebanyak mungkin turret pasukan Na'Vi. Memberikan asakan semula kepada mereka. Dan terus sahaja gol akan diberikan semula kepada pasukan Todak. Sebanyak 990 lebih gol yang didapatkan semula ketika ini. Lot telah pun tiba di bahagian atas. Dan pasukan Todak perlu merancang sesuatu yang lebih teliti untuk mendapatkan manfaat daripada lot ini. Ya, manfaat ketelitian untuk pengambilan objektif itulah yang diperlukan oleh pasukan Todak. Di mana kita lihat sendiri bagaimana marksman yang ada untuk pasukan Na'Vi ni mampu untuk menjatuhkan lot dengan sangat mudah. Tetapi Ciku dengan kebijaksanaan dia cuba melakukan split push, cuba mendapatkan seberapa banyak turret yang mereka boleh dapatkan. Namun begitu, Sawo akan dijatuhkan terlebih dahulu. Permulaan yang baik untuk pasukan Todak sekarang ini. Inhibitor tarik di bahagian bawah akan diklearkan oleh Ciku terlebih dahulu. Tetapi fokus akan dimulakan di bahagian tengah ini, di mana nyawa defender sangat-sangat rendah. Ogi Shadow Kill telah dikenakan Ciku. Nyawa yang sangat rendah. Apa yang telah dilakukan oleh beliau? Cuba untuk mendapatkan Sunset Lover, tetapi beliau sendiri yang telah dikorbankan. Saya jangkakan dia nak dapatkan inhibitor turret saja, tetapi dia pergi ke hadapan. Dia cuba nak dapatkan Sunset Lover sebentar tadi. Dia tidak boleh melakukan kesilapan itu lagi. Cuba untuk mendapatkan kill, ya, perkara yang betul. Tetapi kalau dia dikorbankan, pasukan Todak akan mempunyai sedikit tekanan kerana kehilangan seorang pemain yang penting. Dan pemain itu adalah yang memegang Retribution. Dan ketika ini kita lihat daripada segi itemization, bagaimana Ciku guys telah pun menyiapkan War Axe terlebih dahulu. Ada Endless Battle dan juga Malefic Roar untuk menumbangkan target-target yang keras seperti Sawo dan juga Defender menjadi lebih mudah. Walau bagaimana sebut pasal Defender ketika ini, dia akan ditumbangkan begitu sahaja dengan adanya Momo. Gigitan yang lebih menyakitkan, tapi tarikan yang sangat baik daripada Format sebentar tadi bersertakan dengan Feather Axe Strike daripada Moon, dan Momo mendapatkan double kill. Peluang untuk pasukan Todak melakukan pushing semula kepada pasukan Na'Vi. Ketika ini Lil akan lari lintang pukang. ya, kita boleh lihat macam mana pasukan Todak mendapatkan rentak mereka semula. Walaupun dengan ada sedikit kesilapan. 2,000 yang membezakan gol di sini. Dan inilah sebabnya kenapa jangan ambil terlalu banyak marksman. Kerana marksman tidak mampu memberi satu ketahanan sekiranya berlaku agresif tersebut. Jika kita lihat bagaimana pertempuran pasukan Todak di area lot tersebut, itulah penanda pasukan Todak berjaya mendapatkan momentum mereka semula. Dengan ini, lot akan muncul dalam 60 saat saja lagi. Masih ada lagi harapan untuk pasukan Todak mendapatkan farm, mendapatkan objektif, mendapatkan resources yang ada untuk pasukan Na'Vi, melonjakkan lagi keselamatan mereka dari segi ekonomi untuk bertemu dengan Na'Vi sebelum lot itu muncul. Sebab pasal kedudukan ekonomi, pasukan Todak sekarang ini berjaya untuk menjauhkan diri mereka sebanyak 3,000 gol pada minit yang ke-13.
13 ini. Satu perbezaan yang cukup baik, yang cukup ketara nak dibandingkan di antara kedua-dua pasukan ini. Andai kata pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan satu lagi teamfight yang baik, kemungkinan boleh dimenangi oleh mereka. Fomis tarikan tidak terkena kepada sasaran, perlu mengundurkan diri terlebih dahulu. Timer lot semakin lama semakin singkat, akan dihidupkan sebentar sahaja lagi. Pasukan Todak perlu bertenang ketika ini. Adanya Lord. Kalau mereka kehilangan Lord ini, momentum akan diberikan semula kepada pasukan Na'Vi. Tapi walau bagaimanapun buat masalah momentum, Sawo akan ditumbangkan. Peluang untuk pasukan Todak mendapatkan Lord, tapi mereka inginkan lagi team fight ini terus berlangsung. Satu lemparan bom telah pun dilepaskan, tapi tarikan daripada Fomis sebentar tadi berjaya untuk memberikan tekanan kepada pasukan Na'Vi. Berundur buat seketika. Ini mungkin akan menjadi Lord yang percuma untuk pasukan Todak. Dan kita boleh lihat bagaimana pasukan Todak akan berjaya mendapatkan lot ni tanpa dikontes. Kerana mereka telah kehilangan, Na'Vi telah kehilangan Sao yang menjadi benteng pertahanan untuk pasukan Na'Vi ini sendiri. Bila kita lihat di dalam pertempuran kali ini, 5,000 yang membezakan untuk pasukan Na'Vi dan juga Todak. Dan saya yakin dengan adanya gol yang ada pada pasukan Todak ni, mereka mampu menghasilkan satu itemization yang cukup memberi kesan ke arah objektif yang ada untuk pasukan Na'Vi ini. Di mana kita boleh lihat bagaimana Lord ini muncul di bahagian tengah. Cuba untuk mendapatkan inhibited turret ataupun mengetuk pintu rumah pasukan Na'Vi ini. Ya, Lord akan munculkan di bahagian tengah. Inhibitor tadi di bahagian atas akan dijatuhkan terlebih dahulu. Fomis di bahagian paling hadapan sekali. Entropi sebenarnya telah digunakan pakai oleh Sunset Level. Ini peluang yang baik untuk pasukan Todak mencari satu teamfight. Tapi lihat di bahagian belakang, Chico hampir saja dijatuhkan, tetapi dengan begitu pantas beliau melarikan diri terlebih dahulu. Conceal telah digunakan stun juga. Charge juga telah digunakan ke atas pun. Tak sempat untuk melakukan apa-apa, tapi serangan balas yang begitu cantik daripada Fomis bersama dengan Momo. Lihat di bahagian belakang, Chico pun telah tiba menggunakan Ogi Shadow Kill. Lihat bagaimana defender telah dikorbankan. Tak seorang diri saja. Wipe out telah dimiliki oleh pasukan Todak dan terus membawa kita ke game yang kelima. Pasukan Todak, mission impossible dikatakan, tetapi inilah dia, anak-anak kelahiran Malaysia membuktikan tiada yang mustahil, tiada yang tak boleh dikecapi. Dengan iringan doa masing-masing, berjaya untuk kita menyaksikan game penentuan, game yang kelima. Game yang kelima, game penentuan di antara pasukan Malaysia dan juga pasukan yang diwakili oleh CIS ini, iaitu Na'Vi berhadapan dengan pasukan Todak. Pasukan Todak, satu mata yang penting telah pun diperkatakan oleh saudara Adin sebentar tadi. Perlu mendapatkan mata ini untuk meneruskan lagi perjalanan mereka di M3. Dan lihatlah di bahagian tengah adanya beberapa orang pemain telah pun bersedia untuk menunggu. Dan kali ini hati saya lega mengatakan bahawa Fomis mendapatkan hero favourite dia sendiri, iaitu menggunakan Black Dragon Form, ataupun sebenarnya nama hero tu Yusong, yang sangat berbahaya digunakan oleh Fomis sebentar tadi. Dan Yum menerima damage yang agak besar. Nagib dan juga Sawo cuba untuk memberikan fokus terlebih dahulu kepada Chiku, guys. Retribution digunakan dan terus saja Nagib hampir saja untuk ditumbangkan. Baru level 2 Moon dah mampu untuk mengeluarkan damage yang besar sebentar tadi. Itu kalau Chiku ada tu, pasti mati terkorbanlah pasukan Na'Vi tadi. Di mana kita nampak sendiri Fomis, apabila dia clear lane terlalu pantas, dia boleh datang cuba membantu pasukannya, cuba memberi zoning. Tetapi defender di sini cuba memberi satu zoning ke arah pasukan lawannya. Flicker digunakan. Satu ataupun dua flicker telah digunakan. Namun begitu Moon dalam keadaan bahaya. Moon telah dikorbankan dan Moon memang perlukan item. Dan jangan lupa untuk tukar kepada Rexona dengan 5 kali kesegaran. Apa yang dikatakan oleh Arta sebenarnya benar, kerana anda kata kalau Chico tak pergi dapatkan orange buff-nya terlampau awal, mungkin boleh memberikan bantuan ke arah Moon untuk mendapatkan kill ke atas Naked. Dan saya rasa itu yang patut dilakukan oleh mereka, kerana power spike mereka di early game ini sangat-sangat tinggi dengan adanya Eudora, dengan adanya Light Compounds yang boleh dikemukakan oleh Chico. Sebab pasal Chico sekarang ni diberikan asakan, diberikan tekanan. Momo akan datang di pada arah tepi. Lihat bagaimana dia akan stun ke arah Sao, mendapatkan kill pembalasan. Dan ini yang kita katakan sebentar tadi, kalau Moon dan juga Chico berganding bahu, saya pasti kill yang begitu banyak boleh dimiliki buat mereka. Yap, dan kelihatan sebentar tadi Sawo telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Sunset Lover berada di semak kiri cuba untuk mendapatkan Yu ketika ini. Damage yang besar, tapi dia mencari Moon terlebih dahulu. Moon akan dikorbankan. Chiku, guys, perlu melarikan diri ketika ini. Dan terus sahaja Chiku, guys, akan ditumbangkan ketika ini, membuka ruang kepada pasukan Na'Vi untuk mendapatkan turtle yang pertama.
3 berbalas 1. Pasukan Todak, mereka perlu berhati-hati di dalam bush yang ada di bahagian tengah itu. Di mana pasukan Na'Vi dengan power spike yang mereka ada di fasa awal ni, saya yakin yang pasukan Todak mampu untuk menahannya. Sekiranya Estes ini level 4, Estes ini perlukan farm. Dan Moon, 2 kematian yang beliau dapatkan ini bukanlah satu berita yang baik kerana dia perlu siapkan itemization. Antara itemization yang sangat-sangat penting harus dilakukan oleh Moon kerana burst damage daripada Moon mampu untuk menghasilkan epic comeback dengan burst satu hero dengan secepatnya. Ya, benar sekali. Kita lihat sekarang ni pasukan Todak walaupun ketinggalan 2 kill, walaupun ketinggalan 1,000 gol, tapi masih lagi awal untuk kita tentukan siapakah pemenang di antara kedua-dua pasukan ini. Daripada sudut item, belum lagi sempat untuk melengkapkan item pertama mereka, tetapi Formis akan memberikan fokus kepada War X terlebih dahulu, manakala Chiku guys, Wind Talker akan disiapkan sebentar saja lagi untuk menambahkan lagi movement speed beliau, memberikan sedikit sebanyak attack critical ke arah pasukan pihak lawan. Sebab pasal Chiku telah bertukar menjadi seekor serigala, tetapi Sawo dengan adanya charge diguna pakai demi melarikan diri. Untuk larikan diri terlebih dahulu, dan Gold Crab berjaya untuk didapatkan oleh Chiku sebentar tadi dan terusnya melakukan rotasi di bahagian tengah, cuba untuk menjatuhkan Little Wanderer ini terlebih dahulu. Lil dan juga Sawo telah pun bersedia di semak kanan, manakala Sunset Lover telah pun bersedia di semak kiri, cuba untuk mendatangkan dan terus saja menumpaskan Moon sebentar tadi. Chiku dalam bahaya, cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Yums dengan adanya Blessing of the Moon Goddess memberikan sedikit bantuan, tapi datangnya naga dari arah tepi, cuba untuk mencari Lil di bahagian belakang, cuba untuk mendapatkan Lil, tapi walau bagaimanapun ramai pemain pasukan Na'Vi membalas semula serangan ini kepada pasukan Todak. The Formis akan ditumbangkan ketika ini. Satu berita yang buruk untuk pasukan Todak pada awal-awal minit permainan. Ya, kita boleh lihat bagaimana percaturan yang dilakukan. Tetapi di sini kita lihat Momo hampir saja berjaya. Tetapi berjaya menjatuhkan ahli pasukan Na'Vi. Namun bantuan yang telah tiba, bantuan tidak dapat kesan di manakah kedudukan Momo. Momo boleh saja untuk pulang ke rumah, tetapi Estes datang untuk memberikan heal yang selebihnya. Ya, benar sekali. Early game lead yang harus didapatkan oleh pasukan Todak ini tak berjaya untuk dilaksanakan dengan begitu baik kerana kita tahu Roger, seperti mana kita dah bincang, perlu dapatkan early game lead and then dia boleh snowball ke arah kemenangan. Tetapi lihat bagaimana pasukan Na'Vi bermain dengan sangat defensif dan cuba untuk counter react semula ke arah pasukan Todak dengan adanya Sawo. Sekali lagi Guardians Bulwark bila dia buka menahan segala damage yang dilontarkan daripada pasukan Todak, daripada damage pasukan Todak. Dan sekarang ini Momo perlu berhati-hati. Adanya bantuan yang telah tiba sebentar tadi daripada pasukan Na'Vi, tapi dengan adanya Yums bersama dengan Momo, mereka berdua akan undur semula untuk mendapatkan position yang lebih selamat. Posisi yang lebih selamat perlu didapatkan dan rotasi yang lebih pantas, respon yang lebih cepat perlu dikeluarkan oleh pasukan Todak ketika ini. Defender cuba untuk memberikan sedikit kekacauan kepada Chiku guys, dan tarik di bahagian tengah akan diberikan fokus oleh pasukan Na'Vi ketika ini, membuka ruang kepada pasukan mereka untuk masuk lebih agresif di dalam kawasan jungle pasukan Todak. Momo memberikan fokus kepada tarik di bahagian bawah, hampir saja berjaya untuk mendapatkan tarik tersebut. Formis bertukar menjadi seekor naga, cuba untuk memberikan sedikit bantuan kepada turret mereka di bahagian atas, dan pasukan Todak telah pun bersedia di bahagian bawah ketika ini. Nagib akan melarikan diri terlebih dahulu, tapi stun terkena ke atas Sawo. Tapi lihatlah Guardians Bulwark menahan segala damage yang dikemukakan oleh pasukan Todak, tetapi tidak mengapa kerana objektif yang ingin didapatkan oleh mereka di bahagian atas. Formis akan dijatuhkan terlebih dahulu. Ada 2 ahli pasukan Na'Vi sebentar tadi, tetapi di bahagian bawah akan ada sedikit pertarungan yang telah dimulakan. Sawo yang sangat rendah akan dijatuhkan terlebih dahulu. Brilliance walaupun telah digunakan oleh Lil, tetapi pasukan Todak cukup dengan mendapatkan nyawa Sawo sahaja sebentar tadi. Inilah apa yang diperlukan oleh pasukan Todak. Cuba memberi asakan di minit-minit yang terawal, tetapi kita boleh lihat bagaimana percaturan pasukan Na'Vi. Diorang membezakan ekonomi diorang sebanyak 2,000, dan ini antara orange, minta maaf, purple buff yang boleh berjaya didapatkan. Sunset Lover tersilap langkah di situ. Dia pergi ke arah pasukan lawannya. Defender terlalu berani ke depan, namun begitu masih lagi boleh melarikan diri. Turtle kali ini boleh saja dimulakan oleh pasukan Todak kerana kita lihat sendiri bagaimana Pakito itu tersilap langkah pergi ke arah musuhnya. Yang boleh dikatakan ketika ini satu damage boost yang sangat besar. Defender terpaksa berundur terlebih dahulu. Momo berjaya untuk menafikan pelarian dikeluarkan oleh defender sebentar tadi. Black Dragon Form telah pun menjelma. Berhati-hati Sawo ketika ini. Formis telah pun datang, tapi lihatlah bagaimana cuba untuk memberikan damage yang sangat besar.
Momo, seorang yang sangat-sangat berkuasa di dalam pasukan Todak ketika ini dengan adanya 5 kill terlebih dahulu. Cukup cantik rotation yang dilakukan oleh Fomis sebentar tadi, datang dengan Black Dragon Form dan terus memberikan fokus kepada Sawo. Saya pasti mereka nak dapatkan nugget, tapi dengan dapatkan Sawo pun sudah mencukupi sebenarnya kerana turret di bahagian tengah akan dimusnahkan. Tetap telah dimiliki oleh mereka. Pasukan Todak sedikit demi sedikit mengembalikan momentum dan juga arus perlawanan ini ke arah diri mereka. Ya, kita boleh lihat bagaimana Todak kejar balik ekonomi mereka. Mereka kejar balik gol yang ada di sini. Dan ini antara pemilihan Estes yang sangat berkesan. Apabila mereka menggunakan agresif movement di fasa awal tersebut. Sawo buka map, tak check di situ. Flicker dilakukan dan Sunset Lover terlalu banyak damage yang dikeluarkan di situ. Tetapi Fomis datang di arah belakang. Ini satu umpan yang cantik. Lompatan maut ke arah Lil sebentar tadi. Numin 16 berjaya dilaksanakan tetapi ia tidak bermakna. Ini membuka ruang kepada pasukan Todak nak mendapatkan pertempuran, tetapi lihatlah bagaimana mereka sangat-sangat berdisiplin kerana Ciku belum sedia lagi untuk meneruskan perjuangan tersebut. Tetapi dia punya bait daripada pasukan Todak sebentar tadi sangat-sangat bijak daripada Yums dan Fomis memberikan bantuan kesinambungan teamfight ke arah pasukan pihak lawan dan turret di bahagian atas akan didapatkan terlebih dahulu, tetapi lihatlah defensive gameplay daripada pasukan Na'Vi cukup memberangsangkan juga. Ya, terus sahaja mereka terpaksa berundur terlebih dahulu ketika ini perlu menunggu Fomis mempunyai Black Dragon Form semula untuk mencari target-target di bahagian belakang seperti Nagib, seperti Lil sebentar tadi. Saya ingatkan Lil berjaya untuk melarikan diri, tetapi Fomis lebih bijak untuk bermain menafikan Lil sebentar tadi. Lord akan tiba dalam masa 23 saat. Pasukan Todak perlu berhati-hati. Ini yang apa mereka perlu lakukan adalah mendominasi bush pasukan Na'Vi. Memberikan tekanan kepada pasukan mereka supaya tidak boleh masuk di dalam teamfight. Yums perlu berhati-hati ketika ini. Alamak, Yums akan ditangkap terlebih dahulu. Datangnya Black Dragon Form tapi agak sedikit terlewat. Dan terus saja ketika ini fokus perlu diberikan kepada Fomis yang terperangkap di tengah-tengah teamfight terlebih dahulu. Memancing sahaja. Moon dan juga Momo telah pun bersedia terlebih dahulu ketika ini. Teamfight akan terus sahaja bermula terlebih dahulu. Ciku guys kembali untuk menolong tetapi agak sedikit terlewat pasukan Na'Vi terus sahaja berundur buat seketika. ya, Lord kini dah muncul di top side lane. Mereka boleh saja mengambil Lord tersebut kerana mereka agak bahaya juga untuk mereka mengambil kerana Todak lebih banyak ekonomi mereka walaupun 1000 yang membezakan, dan saya yakin pasukan Todak boleh melakukan satu kontes sekiranya pasukan Na'Vi ini tergesa-gesa mengambil Lord tersebut. Tetapi Sawo dikorbankan dulu. Sawo belum. Sawo dijatuhkan. Ya, begitu cantik sekali dan ini membuka lesen kepada pasukan Todak untuk mara ke hadapan, tetapi pasukan Na'Vi begitu pantas undurkan diri. Lord percuma sekarang ini boleh didapatkan oleh pasukan Todak. Healing yang telah dikemukakan oleh Yums, tak ada Blessing of the Moon Goddess sekarang ini. Perlu berhati-hati. Moon juga tiada ultimate beliau, jadi hanya ada ball lightning saja untuk memperlahankan gerakan pasukan pihak lawan. Lord ini akan didapatkan oleh Ciku dengan begitu mantap sekali. Tapi sabar untuk pasukan Todak. Saya faham awak nak dapatkan kill, tetapi cukup sahaja dengan mendapatkan objektif sebentar tadi. Lord akan muncul di bahagian atas. Mereka boleh gunakan ruangan ini untuk mendapatkan inhibitor tadi. Dan kita akan lihatkan damage yang dikeluarkan paling besar siapa, iaitu daripada Momo sendiri. Ada Blade of Despair, adanya Endless Battle untuk mengeluarkan damage yang tinggi. Kemudian dia ada Brute Force Breastplate untuk memberikan sedikit pertahanan. Kemudian on the way mungkin untuk menyiapkan Malefic Roar terlebih dahulu, menjatuhkan target-target yang kebal seperti Sawo, seperti Sunset Lover dan juga Defender ketika ini. Moon telah pun menyiapkan Genius Wand dan juga Claw of Destiny. Burst damage yang besar boleh dikeluarkan. Fomis perlu berhati-hati terlebih dahulu. Mereka tidak mahu ikutkan Lord ini. Mereka cuba untuk mendapatkan inhibitor turret di bahagian bawah terlebih dahulu. Ya, kita lihat bagaimana Defender akan diserang serangan demi serangan. Sawo akan dijatuhkan terlebih dahulu dan ini peluang keemasan untuk pasukan Todak. Defender telah dimusnahkan. Ciku akan pulang ke belakang untuk mendapatkan inhibitor turret terlebih dahulu. Sunset Lover yang weight sangat rendah terpaksa undurkan diri. Satu lagi turret di bahagian tengah akan dijatuhkan. Dua ahli pasukan Na'Vi telah dikorbankan. Nibiru's Passion telah dibuka oleh Nugget. Tapi Ciku di bahagian belakang. Satu stun yang baik daripada Mo sebentar tadi. Dan juga tak ada Bomber tadi. Daripada Momo akan mendapatkan kill. Nugget telah dimusnahkan. Dan pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan kemenangan mutlak. Berjaya untuk mara ke pusingan yang seterusnya. Comeback Israel, pasukan Todak, kemenangan 3-2 mengejutkan pasukan daripada CIS iaitu Na'Vi.